Jadi sebenarnya NAP yang diumumkan itu adalah satu polisi yang agak realistik dari segi penurunan harga 20 hingga 30%. Tetapi ini perlulah hanya boleh berlaku sekiranya penurunan ini hanya boleh berlaku sekiranya komuniti pemasang kereta, komuniti OEM, pembuat kereta dan juga komuniti vendor bersatu hati dan berusaha untuk menjadi kompetitif di serantau dan juga di secara global nanti. Antara isu-isu yang penting ialah sebenarnya tahap quality vendor di Malaysia itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya sudah banyak peningkatan yang berlaku sejak industri kereta bermula tahun 1980-an, tetapi sebenarnya pemasang-pemasang untuk OEM dari Jepun dan juga dari Eropah tidak boleh mengambil sebegitu banyak komponen daripada vendor tempatan kerana volume agak rendah. Contohnya untuk syarikat seperti Toyota dan Honda. Toyota contohnya menjual dalam 100,000 kereta dan daripada 100,000 kereta tu ada 5-6 model. Jadi setiap model hanya menjana berjualan 8 hingga 10,000 untuk Toyota. Paling-paling banyak pun 20,000 unit setahun untuk Toyota dan untuk Honda. Jadi ini tidak cukup untuk menjadikan harga komponen itu turun dan kompetitif seperti yang boleh didapati di Thailand ataupun di Indonesia, kerana Indonesia pasaran mereka lebih besar dan volume mereka lebih tinggi. Dan Thailand contohnya memang mengekspor ke seluruh dunia, terutamanya dalam kategori pickup truck dan juga motosikal berenjin kecil. Jadi ini is a chicken and egg situation. Kalau kita nak mengekspor, vendor kena kompetitif. Tapi kalau vendor nak kompetitif, mereka juga memerlukan volume. So tindakan MITI memberikan fokus kepada vendor ini dan untuk meningkatkan kualiti dan juga kecekapan adalah satu langkah yang betul. Cuma persoalannya sama ada vendor-vendor yang terlibat mahu menyahut cabaran ini dan meningkatkan lagi keupayaan mereka. Sekarang ni kebanyakan vendor-vendor memang tidak dapat bersaing dari segi reka bentuk, because vendor-vendor besar macam Bosch, macam Delsi ke all the other big vendors, dia orang boleh menghasilkan reka bentuk. Contohnya jika diberikan ruang untuk mereka bentuk sistem hiburan dalam kereta, maka Bosch boleh menghasilkan satu komponen tanpa diberi lebih lagi input daripada ruang dan juga spesifikasi yang diperlukan, dan mereka boleh bentuk. Mereka juga boleh menghasilkan modul-modul besar, seluruh modul pintu, modul dashboard. Jadi vendor-vendor kita masih belum lagi dapat menghasilkan perkara-perkara begitu. Jadi bila vendor-vendor ni dah kompetitif, maka lebih banyaklah local komponen dapat digunakan dalam kereta-kereta yang dihasilkan di Malaysia. Tetapi ini hanya boleh berlaku jika sekiranya kos adalah kompetitif. Dan jika lebih banyak komponen tempatan digunakan, maka melalui industrial linkage program, cukai excise, duty excise akan diturunkan untuk produk-produk atau kenderaan tersebut, dan dengan itu harga mereka juga dapat diturunkan antara 20 hingga 30%. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya sesetengah syarikat berjaya menghasilkan kereta dengan tahap komponen tempatan yang tinggi dan berjaya menurunkan harga, saya rasa mereka-mereka yang lain yang walaupun mengimport komponen perlulah akan mencari jalan untuk mendapatkan competitive edge yang sama. Contohnya apabila Nissan menjana Almera baru dan harganya bermula 60 lebih ribu sahaja, ini telah memberikan tekanan harga kepada kereta-kereta lain di dalam kategori yang sama, contohnya seperti Vios dan Honda City. Dan ia juga akan menjana tekanan ke bawah untuk produk-produk yang di segmen lebih rendah lagi, contohnya kereta-kereta segmen B dan juga segmen A. Jadi untuk mengatasi
masalah harga ni, contohnya seperti yang ditawarkan oleh Nissan begitu rendah, maka syarikat-syarikat lain yang mungkin tidak dapat menawarkan harga rendah ataupun tidak mahu menawarkan harga yang lebih rendah, mereka terpaksa memberi kereta yang mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi. Contohnya Kia telah menawarkan semua produk-produk mereka, tak kira apa kategori, bermula daripada Picanto ke Rio ke Forte, semuanya dengan 6 airbag dan juga sistem entertainment dalam kereta yang lebih berkualiti dan memberikan features-features lain untuk menjustifikasikan harga mereka yang mungkin sama ataupun sedikit lebih tinggi daripada produk-produk yang sama dalam kategori Almera. Jadi inilah yang dikatakan pasaran yang lebih terbuka dan competitiveness yang akan masuk ke dalam pasaran dan memaksa syarikat-syarikat kereta untuk menurunkan harga. Satu lagi yang penting ialah kita tengok dalam NAP ada dinyatakan bahawa sasaran untuk ekspor ialah 200,000 ataupun hingga ke 250,000 unit pada tahun 2020. Ini merupakan satu sebenarnya yardstick ataupun kayu ukur yang penting yang diletakkan sendiri oleh pihak kerajaan. Kalau mereka mahu berjaya mengeksport sebegitu banyak kereta, sudah tentunya vendor-vendor tempatan dan pembuat-pembuat kereta tempatan harus menjadi kompetitif dari segi harga dan juga dari segi reka bentuk. Dan ini sudah tentu sekiranya mereka berjaya mengeksport sebegitu banyak kereta, kita akan boleh melihat harga kereta di Malaysia turun 20 hingga 30% tanpa begitu banyak masalah lah, saya rasa, dalam pendapat saya. Jadi satu lagi elemen yang banyak diperkatakan mengenai NAP ni ialah EEV dan EV ataupun Energy Efficient Vehicle dan Electric Vehicle. Ini dua benda yang berbeza ya. Dalam pembentangan atau pengumuman semalam dinyatakan bahawa kategori dan spesifikasi EEV ataupun kriteria untuk sesebuah kenderaan dinilai sebagai EEV ialah kadar penggunaan bahan api, dan ianya diikatkan kepada berat kenderaan itu 800 kg untuk microcar dan seterusnya sehinggalah 2000 tan lebih untuk SUV besar, dan bermula daripada 4.5 liter per 100 km hinggalah ke 11 liter per 100 km. Dan ini merupakan satu kayu pengukur yang menarik juga kerana ia memberikan kelebihan yang agak besar untuk syarikat-syarikat kereta daripada Jerman yang sudah menjadi pelopor dalam menghasilkan kereta yang jimat tenaga yang menggunakan kuasa petrol dan juga diesel, especially modern diesel daripada Europe. Semuanya, hampir kesemuanya saya rasa dapat melepasi had-had yang ditetapkan untuk EEV ni. Dan ini memberikan satu situasi yang menarik di mana banyaknya kenderaan-kenderaan diesel, clean diesel memerlukan Euro 4. Jadi isu Euro 4 ni pun juga agak mengikat isu EEV ni. Sekiranya kerajaan serius tentang EEV, mereka patut mereka perlulah memperkenalkan petrol Euro 4. Dengan adanya petrol Euro 4, maka clean diesel dan juga green engines daripada Europe akan dapat masuk. Kerana kini pun sudah banyak kenderaan yang green yang kiranya EEV, qualify as EEV, tapi menggunakan Euro 2 yang terdapat di pasaran. Dengan mengadakan atau membolehkan Euro 4 berada di pasaran, enjin yang lebih efisien dapat dibawa masuk dan mereka semua akan melepasi had minima yang ditetapkan. Dan ini walaupun pun mereka perlulah memasang kenderaan itu di Malaysia, dan dengan pemotongan ataupun pelepasan cukai dan duty yang mungkin dapat dinikmati oleh syarikat-syarikat ini, mereka akan boleh menawarkan kenderaan-kenderaan tersebut pada harga yang lebih menarik daripada apa yang ada sekarang, kerana mereka ialah EEV. Jadi ini untuk ini berlaku sebenarnya EEV ini, saya rasa yang penting selain daripada isu minyak dan isu insentif ialah Malaysia perlu menjadi satu pasaran yang kuat untuk EEV. Dan untuk ini berlaku, pada pendapat saya, Malaysia perlu ada satu roadmap tenaga
energy roadmap yang menentukan keperluan tenaga negara setiap tahun dan bagaimana kita akan memenuhi keperluan tenaga tersebut. Kalau kita berkata keperluan tenaga sekarang ialah sekian-sekian banyak dan kita akan menggunakan minyak untuk memenuhi sekian-sekian keperluan, arang batu untuk sekian-sekian keperluan, gas asli untuk sekian-sekian keperluan, elektrik hidro untuk sekian-sekian dan solar untuk sekian-sekian, dan kita akan mengubah ini dalam masa 10 hingga 20 tahun untuk bergerak lebih kepada industri sumber tenaga yang lestari, dari segi sama ada gas asli ke ataupun hidrogen ke ataupun hidro ke, tak pastilah. Jadi macam mana pun kita perlu melihat mengadakan roadmap tersebut supaya ianya menjadi guide kepada industri juga untuk merancang apa jenis produk yang perlu dimasukkan ke pasaran sebagai EEV, dan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub untuk kecemerlangan EEV ini. Selain daripada itu, salah satu faktor penting untuk menghasilkan EEV ialah kerana EEV ini selalunya lebih kompleks daripada kereta biasa, sama ada ianya hybrid ataupun clean diesel ataupun clean petrol. Jadi kita memerlukan tenaga kerja yang lebih cekap. Sebagai contoh, di sebuah kilang yang baru dibuka yang sedang dibina di Serendah oleh Pro2 di Sungai Chow, mereka kini menggunakan 70% automasi dalam kilang baru tu, saya dikabarkan, dan bagi mengendalikan kilang yang begitu canggih, setiap pekerja perlu memiliki kelulusan diploma sebagai minimum, dan line supervisor pun dikatakan memerlukan ijazah kerana mereka perlu mampu untuk mengendali dan memperbaiki dan menjaga robot-robot yang bertugas yang dipasang untuk memasang kereta, ya. Jadi benda-benda macam ni perlulah dibantu industri kereta ni melalui peningkatan dari segi latihan vocational dan juga latihan teknikal. Ada elemen tersebut dalam INAP disebutkan, dana-dana yang telah diletakkan supaya boleh meningkatkan kualiti tenaga kerja. Jadi secara keseluruhannya itu fokus yang utamalah untuk NAP, dan yang menjadi bahan keresahan ialah tentang Open AP ni. Open AP ni akan diteruskan lagi, so ramai yang tak gembira lah kerana dikatakan Open AP ni yang menyebabkan kekangan pasaran. Kekangan ini menyebabkan harga kereta lebih tinggi daripada sepatutnya, terutamanya untuk parallel imports lah. Tapi ini memang satu keputusan yang agak dikatakan politikal. Jadi kita perlulah menerima hakikat itu untuk ketika ini dan membiarkan mereka membuat keputusan dalam masa terdekat, kerana mereka berjanji untuk mengadakan satu kajian, tapi rasanya the writing is on the wall lah, let's put it like that, bahawa rakyat Malaysia tidak mahu lagi melihat satu sistem yang menghasilkan kekangan pasaran. AP sebagai kawalan statistikal, kemasukan kereta mungkin boleh lagi diguna pakai, tetapi mungkin perlu dibuka kepada sesiapa saja yang sanggup membida untuk AP tersebut, ataupun ada satu cara lain untuk mendapatkan AP tersebut yang lebih transparent, yang tidak dikatakan menguntungkan sesetengah pihak sahaja. Tak kiralah sekalaupun ianya digunakan sebagai satu teras untuk agenda Bumiputera, mungkin sesiapa yang bertaraf Bumiputera boleh memohon AP tersebut, dan bukanlah sesetengah kelompok saja. Secara keseluruhannya kita boleh katakan, untuk saya boleh memberikan NAP yang terbaru ini mungkin grade B+ dalam 80, 75 hingga 80%, kerana ada idea-idea yang begitu menarik sekali, contohnya untuk EEV ini, tapi kita masih belum pasti tentang rancangan atau perincian halus bagaimana ianya akan dilaksanakan. Satu lagi idea menarik seperti saya katakan tadi ialah peningkatan tahap vendor.
amat diperlukan oleh industri secara keseluruhannya untuk meningkatkan competitiveness dan juga untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan industri secara keseluruhan. Kita jangan lupa bahawa industri otomotif ini digunakan oleh kebanyakan negara sebagai penjana ekonomi dan penjana teknologi. Jadi ianya perlulah memainkan peranannya sebegitu dan bukanlah menjadi setakat penjana pekerjaan dan penjana foreign direct investment. Kita perlu mendapat satu jenis of leadership position daripada automotive industry ini, seperti yang telah berlaku di Korea, di mana ianya digabungkan sekali dengan industri perkapalan untuk meningkatkan ekonomi dan keupayaan teknologi negara Korea, dan kini mereka ialah antara pengeluar kereta terbesar di dunia dan pengeluar kapal terbesar di dunia. Sekian saja ulasan saya tentang polisi otomotif nasional. Kalau ada apa-apa pendapat, sila sampaikan dan kita boleh berdiskusi lagi.